Syukur ni guna segala nikmat kepada barang yang jadikan dia kerananya. Kenapa? Kerana buat ibadah. Hak tu dipanggil syukur. Apa yang Tuhan kurniakan nikmat pada kita, guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Sebab itulah termasuk dalam kesyukurannya dengan i'tikad kita yang sebenar, itu syukur. Dengan taat kita ni zahir batin, itu syukur. Syukur belaka dah tu. Tanda ni. Dengan i'tikad yang sebenar, itulah sebesar-besar kesyukuran. Dengan sembahyang, dengan buat ibadah, itulah sebesar-besar kesyukuran. Tuhan wi kita mata, telinga, mata, kaki, tangan. Tuhan wi pula dengan kesihatan, dengan macam-macam Tuhan wi kita gunakan untuk belajar agama. Itu syukur dia panggil. Maknanya lidah digunakan untuk baca Quran, untuk berzikir, itu syukur nama dia. Sebab itulah ibadah batin ni dia sepanjang masa. Syukur ni sepanjang masa. Syukur ni sepanjang masa. Ibadah zahir, semayang masuk waktu. Sudah semayang, habislah kewajipan kita. Ada ni. Tapi syukur, hak ni kewajipan sepanjang masa. Sebab yang diri kita ni nikmat Allah Ta'ala. Nikmat telinga, dengar apa? Nikmat mata, tengok apa? Ni. Ada tak masa pendengaran kita, penglihatan kita ni tak apa, bebas. Tak ada syukur-syukurnya. Tak apalah, guna kod lain pun tak apa. Tak ada. Wajib sentiasa syukur dengan nikmat pendengaran, wajib sentiasa syukur dengan nikmat penglihatan. Syukur macam mana? Guna pendengaran, guna penglihatan kepada taat akan Allah. Jangan guna untuk maksiat. Ni, hak kata syukur taat batin sepanjang masa. Dicontohkan dengan daripada pendengar dan penglihat. Ni ayat kitab lah ni. Sebab ialah almarhum Syekh Abdul Qadir Amandili ni, dia semasalah dengan pada Al-Baqarah, kemudian sedikit daripada pada Al-Baqarah. Jadi samalah ni, pendengar, penglihat. Peng dalam Baqarah tu lah. Sifat-sifat ni, deria, kita panggil deria. Tuan letak deria samak di telinga. Itu panggil apa? Pendengar. Kita kalau bahasa Melayu, kita bahasa Malaysia lah. Daripada pendengar. Apa pendengar? Sidang pendengar sekalian. Sidang pendengar lah. Itu kalau kita kalau sebut pendengar. Pendengar ni hak tukang tak ada telinga tu pendengar. Tak? Hak biasanya guna perkataan pendengar ni pada masa radio lah. Pendengar Terengganu FM. Tu masjid kita tanya sebut pendengar yang ada di masjid. Tak pernah sebut. Tak sebut tu. Sebab apa? Masjid ni bukan dengar saja, dengar dan lihat. Takkan para pendengar. Kita para pendengar ni radio lah, sebab dia dengar saja, lihat tak boleh. Itu pendengar. Ni orang ramai ni pendengar. Tak ni. Pendengar ni. Sifat samak yang Tuhan letak di genggedang telinga. Itu pendengar. Mana barang yang segala barang bernikmat oleh Allah dengan dia atasnya atas hamba tu. Ni, Tuhan letak daripada pendengar dan penglihat. Ni besar ni. Pendengar dan penglihat ni besar. Tuhan, kalau Tuhan tak uwi sifat pendengar, sifat pelihat, apa ni? Tuhan jadikan hamba tu pekak. Macam mana? Kekangan dia. Tak sempurna dia dan bagai-bagai kekangan dalam kehidupan dia ni. Bukan kehidupan duniawi,
Ni untuk belajar ukhrawi pun, kalau pendengaran tak ada, ataupun pendengaran comel, penglihatan tak ada, bukan satu kekangan dia nya nak belajar agama, ilmu ukhrawi besarnya nikmat pendengaran dan penglihatan. Jadi itu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki dan tangan dan lainnya. Kaki tangan gerak diam lah, kaki tangan ni gerak diam kita. Tu nikmat yang besar daripada Allah taala. Terkadang sehat molek-molek, gagah molek-molek, akhirnya tak ada dah tenaga, tak ada gerak, tak ada diam dah. Tapi Tuhan beri nikmat gerak diam. Kaki tangan kita gagah dan lainnya ada di tubuh kitanya, bagai-bagai nikmat. Hak nikmat laginya nikmat harta benda yang banyak, tu nikmat dah ke tu. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena gunakan segala nikmat tu kepada barang yang dijadikan dia akan barang kerananya. Dijadikan dia akan barang yang nikmat oleh Allah taala kerananya, kerana barang yang dijadikan dia. Mana ibadah akan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma khuliqa li ajli, barang dijadikan akan dia kerananya, iaitu liya'budun. Hikmahnya supaya beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia syukur. Alhamdulillah mulut ni sunat. Syukur luah laginya hak kewajipan. Mana apa kita jaga molek pegangan kita, amalan kita zahir batin, syukurlah tu. Kita mensyukuri nikmat Allah Taala jadikan kita. Allah Taala jadikan kita pula lahir di kalangan orang Islam. Itu sebesar-besar nikmat daripada Allah. Nikmat Islam dan iman, itulah sebesar-besar nikmat. Kita lahir daripada ibu bapa Islam ni, tak ada pun kita minta pun. Lahir-lahir kita orang Islam. Pada ni kita orang Islam. Kemudian lahir di kalangan orang yang beriman, itu sebesar-besar nikmat. Jadi kita pelihara iman kita, kita pelihara akidah kita, itulah sebesar-besar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah lahir daripada mak ayah Islam, automatik kita Islam. Kemudian ditanam pula bab iman, bab pegangan. Kita sentiasa pelihara agama, nikmat yang Tuhan beri itu untuk agama. Beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ni contoh dia. Seperti memalingkan ia hamba. Memalingkan ia hamba akan pendengarnya. Ni telinga dia kepada mendengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Mendengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Ni telinga comel ni, guna telinga ni dengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang bermanfaat. Dengar Al-Quran ni bukan dengar bacaan Al-Quran, dengar ilmu-ilmu yang ditafsirkan daripada Al-Quran tu. Hak tu hak kewajipan. Dan hadis, Quran hadis sumber utama agama. Dengar orang baca Quran sunat. Kita dengar orang baca Quran, kita tak pandai mana, tu sunat.
Dengar Quran hadis, dengar ilmu lah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Hak tu hak direct pada Quran hadis. Dan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu mana? Ilmu agama lah. Sumbernya apa? Quran hadis. Mana ilmu yang semuanya Quran hadis? Ni contoh ni dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Apa pembicaraan kitab Penawar Bagi Hati ni? Sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebab ilmu tasawuf ambilannya adalah Al-Quran dan hadis. Dengar ilmu ni, ilmu yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Kita nak direct kepada Al-Quran, kita nak direct kepada hadis Nabi sebagai as-salafus soleh, orang yang terdahulu. Hak tu kena ada belah-belah ilmu lah. Kita dengar orang ajar tafsir Al-Quran, bolehlah kita dengar. Yang pertama terjemahan dia, yang kedua tafsir huraian dia, sekodarlah. Kita nak betul-betul ambil agama, ilmu agama direct pada Quran hadis, kita tak mampu. Sebab itu dia panggil faham mentah. Quran hadis faham mentah. Kemudian ulama pun susun faham mentah. Proses daripada Quran hadis, letak tauhidnya di sini, letak fiqhnya di sini, letak tasawufnya di sini. Faham mentahnya Quran dan hadis. Kita nak direct pada faham mentah, kita yang betul-betul berkemampuan. Barulah kita boleh direct ke faham mentah Quran dan hadis. Tidak, kita ambil siap dah. Ulama pun susun ilmu bermanfaat dari Quran hadis, letak dalam ilmu tauhid, letak dalam ilmu fiqh, letak dalam ilmu tasawuf. Kita ambil siap dah. Kemudian ilmu ni pula dan ilmu yang memberi manfaat. Dia ada qaid pula situ tu. Ilmu yang memberi manfaat. Di sini boleh sebut kata ilmu kena pada ilmu yang sebenar lah, iaitu ilmu agama. Boleh sebut kata ilmu belaka. Ilmu dunia pun dipanggil ilmu. Tapi bila sebut kata ilmu secara itlaq, dia akan pergi pada ilmu yang sebenar, iaitu ilmu agama. Tak pergi pada ilmu dunia. Tak pergi pada ilmu dunia, pergi pada ilmu agama. Pada ni. Tapi ilmu agama pun ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Dia ilmu ni, kita bicara sekarang ilmu agama. Ilmu dunia pun memberi manfaat. Bukan di antara ilmu dunia itu sendiri ada yang kewajipannya fardu kifayah, ada yang kewajipannya fardu kifayah. Ilmu dunia memang memberi manfaat. Ilmu yang tak ada manfaat, ilmu sihir haram, ilmu nujum haram, itu tak beri manfaat. Ilmu dunia beri manfaat, sama telah pula ilmu agama beri manfaat. Tapi kenapa lagi dia qaidkan ilmu yang beri manfaat? Sebab ada ilmu yang tidak beri manfaat kepada kita. Mana? Ilmu dunia tak ada manfaat akhirah kalau tidak disertakan dengan ilmu agama. Ada manfaat lah untuk kehidupan dunia, senang lenang di atas dunia, tapi dari segi syarak tak panggil bermanfaat. Nak bermanfaat ilmu dunia, orang kata fardu kifayah tu, kalau disertakan dengan ilmu agama. Mana ilmu dunia? Ilmu jadi doktor, bermanfaat atas dunia, bermanfaat hari akhirah kalau berserta dengan ilmu agama. Akidah dia comel, amal ibadah zahir batin dia comel, maka ilmu doktor dia akan bermanfaat dunia dan akhirah. Tapi kalau ilmu dunia saja, ilmu agama tidak disertakan, hanya manfaat dunia sahaja, akhirat tak ada manfaat. Ada ni. Itu ilmu dunia. Ilmu agama begitu juga. Ilmu hak fardu kifayah, tinggi mana sekalipun dia belajar ilmu fardu kifayah, kalau ilmu fardu ain tak beres, tak ada manfaat. Dia pakar dalam ekonomi Islam, fardu kifayah memberi manfaat. Pakar dalam ekonomi Islam, bab muamalah, tapi akidah dia betul ke tak? Semayang dia betul ke tak? Hati dia betul ke tak? Ada.
Nak siapa tangga pakar dalam bab muamalah ekonomi Islam ni, bukan sebarang-sebarang orang. Itu ilmu fardu kifayah yang boleh bagi manfaat kepada ummah secara umum. Orang yang pakar dalam ekonomi Islam ni, dia bagi manfaat pada ummah umum. Tapi bermanfaat tak bagi dia. Kalau akidah tak betul, semayang tak betul, hati tak betul, tak ada manfaat. Nak bermanfaat ilmu, dengar molek, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, susun molek, barulah dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu tauhid bermanfaat. Apa manfaat dia? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat dari neraka Jahannam, disusuli dengan ilmu fadha'il fiqh dan tasawuf, selamat daripada neraka Jahannam. Tapi kalau dia belajar ilmu tauhid saja, akidah dia comel, ilmu fiqh tasawuf tidak peduli, bermanfaat. Apa manfaat dia? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Nak selamat daripada neraka Jahannam, pergi pada fadha'il fiqh dan tasawuf. Tiba-tiba ilmu fadha'il tauhid tak cara, dia pergi pada ilmu fadha'il fiqh, tidak ada manfaat. Tadi sebut fadha'il fiqh tasawuf, selamat daripada neraka Jahannam. Selamat neraka Jahannam macam ilmu tauhid tak adanya, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun fiqh tasawuf comel sekalipun. Dia tauhid dia comel, fiqh dia comel, semayang dia sah, puasa dia sah, haji dia sah, bermanfaat. Lepas kewajipan, tiba-tiba tak belajar fatihah tasawuf, pahala batal. Tapi bermanfaat tak semayang dia, bermanfaat. Sebab apa? Tertunai kewajipan, tak kena qada kembali. Nak dapat ilmu yang bermanfaat yang sebenarnya, disusul dengan fardu ain tasawuf. Itu susunan dia untuk dapat ilmu yang memberi manfaat. Susunan ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dihimpun daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ilmu yang bermanfaatnya mana? Kemudian ilmu yang manfaat ni, belajar niat betulnya macam mana. Ilmu manfaat, belajar susun molek, kemudian niat dia betul lillahi ta'ala, nak redha Allah. Fadilah, fadilah orang belajar agama, fadilah orang yang berilmu agama. Nak dapat fadilah belajar agama, nak dapat fadilah berilmu agama, belajar ilmu yang bermanfaat dahulu, susun molek fadha'il tauhid fiqh tasawuf, kemudian letak niat molek, belajar untuk tuntut redha Allah, belajar untuk beramal, belajar untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Baru dapat ilmu bermanfaat, dapat fadilah belajar, dapat fadilah orang yang berilmu. Kena susun molek. Ini ilmu yang memberi manfaat. Mendengar Al-Quran dan hadis, mendengar ilmu yang memberi manfaat. Dan seperti memaling ia hamba akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Itu contoh, itu syukurlah tu. Dan seperti memaling ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Tangan digunakan untuk memerangi puak kufar kerana nak meninggikan agama Islam. Puak kufar ni nak menjatuhkan agama Islam. Puak kufar yang tak ada kena-mengena dengan agama kita, komen molek-molek ada, nak menjatuhkan agama Islam. Contoh sekarang lah, tak ada kena-mengena hukum agama Islam ni dengan orang kafir, tak ada kena-mengena. Nak komen buat apa? Kita orang Islam, kita dilarang menghina agama lain. Kita dilarang menghina agama lain, bukan toleransi.
kerana untuk melihara agama kita dihina balah. Tapi agama kufar ni kalau kita nak cerita lah, Allah lah, cukup dah ukir batu pergi sembah kalau kita nak cerita. Faham tak ni? Tapi kita dilarang menghina agama lain, agama lain bukan kerana kita nak memuliakan mereka, tidak. Untuk melihara agama kita tidak dihina. Tapi sekarang ni mudah-mudah sahaja orang kafir komen dalam bab hukum agama, dalam agama kita. Sebab apa tu? Sebab mereka nak menjatuhkan agama. Kita tak, kita berjuang untuk meninggikan agama Islam dengan menggunakan tangan. Itu contoh syukur. Adakah syukur ni hanya alhamdulillah? Tidak. Syukur ni luah. Kita guna segala nikmat, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia panggil syukur. Kita nak menggunakan segala nikmat ni, balik pada hati. Bila hati yang bersyukur, ya, akan sentiasa jaga segala-gala nikmat kepada beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia syukur daripada sabar, zuhud dan khauf dan lainnya. Kerana syukur itu dimaksud akan dia bagi dirinya. Maksud lizati. Apa maksud bagi dirinya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna fahamas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.